Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Di dalam sidang khas MKN hari ini, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM telah membentangkan plan strategik mereka bagi menangani pandemik COVID-19 bagi fasa PKP 2.0 ini. Terdapat 5 strategi yang telah digariskan, iaitu yang pertama, memutuskan rantaian transmisi. Yang kedua, mengurangkan morbiditi dan kematian. Yang ketiga, memperkukuhkan diagnostik dan surveillance. Yang keempat, mencapai imuniti kelompok. Dan yang kelima, meningkatkan kesedaran dan pembudayaan norma baru. Detail mengenai pelan strategik ini akan diumumkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri. Sidang khas hari ini juga turut mendengar pembentangan MKN berhubung strategi kerajaan di dalam menghadapi pandemik COVID-19 termasuk pengurusan sektor ekonomi dalam fasa PKP 2.0 ini. Terdapat 10 strategi yang telah digariskan, iaitu tindakan perundangan melalui ordinan darurat, iaitu memperkukuhkan penguatkuasaan. Yang kedua, pengurusan tempat tinggal pekerja, iaitu Task Force Penginapan Pekerja. Yang ketiga, pematuhan SOP di tempat kerja, iaitu pemantauan yang lebih agresif. Yang keempat, pematuhan menyeluruh, iaitu Flying Squad agensi kerajaan. Yang kelima, melaksanakan program saringan secara agresif. Yang keenam, Squad ABC-19 ataupun ejen basmi COVID-19, peranan sukarelawan komuniti. Yang kelima, yang seterusnya, penempatan sementara sektor alam, memperkasa agensi tunjang pengurusan pandemik. Seterusnya, program imunisasi COVID-19 kebangsaan, penggunaan teknologi, pengukuhan tindakan kesihatan dan akhirnya naziran pelaksanaan tindakan bagi memastikan pelaksanaan. Jadi itu antara 10 pelan strategi yang disediakan oleh MKN untuk memerangi COVID-19 ini. Jadi kita mempunyai plan yang lengkap, plan strategi yang lengkap, bukan saja dari segi di bawah MKN yang berkaitan dengan bukan kesihatan, tetapi juga plan tindakan strategik oleh Kementerian Kesihatan sendiri. KKM juga membentangkan penilaian risiko perintah kawalan PKP 2.0 ataupun 2.0 yang sedang dilaksanakan di semua negeri di Semenanjung dan negeri di Sabah yang dijadualkan berakhir pada 4 hari bulan Februari 2021. KKM mengesahkan kes harian di kesemua negeri-negeri ini masih menunjukkan tren peningkatan dengan kadar positiviti dalam kluster adalah 20% hingga 40%. Selain daripada itu, penularan jangkitan sporadik dalam komuniti juga tinggi yang melibatkan warga negara dan bukan warga negara. Sehubungan dengan itu, di atas penilaian risiko dan nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan PKP 2.0 di seluruh negara bermula daripada 5 hingga 18 Februari 2021 kecuali di negeri Sarawak yang kekal di bawah PKPB, kecuali kawasan-kawasan Sarawak yang telah diisyarkan sebagai PKPD. Namun PKP 2.0 ini berbeza dengan PKP 1 yang kali pertama pernah dilaksanakan dulu, di mana PKP pertama SOP-nya amat ketat, iaitu
total lockdown. Tidak ada pergerakan keluar daripada rumah. Semua waktu itu kita mengarahkan semua tinggal di rumah sahaja. Semua sektor ekonomi dan perniagaan hampir kesemuanya ditutup. Tapi kali ini kita lihat terdapat kelonggaran untuk sektor ekonomi dan juga perniagaan khusus, terutamanya perniagaan yang melibatkan perniagaan mikro, yang melibatkan penjaja kecil, peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Walaupun SOP yang dikeluarkan adalah ketat. Kita telah pun menetapkan SOP yang ketat, dan untuk sambungan ini kita akan meneruskan SOP yang lebih ketat lagi. Sebagai contoh, kalau kita lihat di pasaraya misalnya, orang bebas masuk ke pasaraya dan tiada had jumlah di dalam pasaraya tersebut. Ini menyebabkan kadang-kadang berlaku perkumpulan yang agak besar di dalam pasaraya. Dan selepas ini kita balik kepada cara yang lama, iaitu untuk masuk ke pasaraya juga perlu dihadkan dari segi jumlah pengunjung. Kalau kita lihat ramai yang beratur di luar pasaraya, beratur yang panjang kerana pihak pengurusan menghadkan dari segi bilangan. Jadi kali ini kita juga akan melaksanakan perkara yang sama. SOP akan dikeluarkan oleh MKN. Kita juga mendapat banyak rayuan daripada perniagaan, sektor-sektor dan juga perniagaan ini yang memohon supaya mereka dibenarkan berniaga semula. Jadi kita telah pun meneliti, MKN sedang meneliti setiap permohonan ini, dan selepas MKN meneliti perkara ini, MKN akan mengadakan mesyuarat teknikal bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dan juga bersama dengan agensi-agensi ataupun kementerian-kementerian yang berkaitan dengan permohonan-permohonan baru tersebut. Dan selepas membuat penilaian risiko dan sebagainya oleh KKM, maka barulah kita luluskan. Itu pun selepas dibentangkan di dalam sidang khas MKN untuk kelulusan. Jadi insya-Allah mana-mana yang memohon, ramai yang memohon ini, termasuklah car wash, kedai cuci kereta dan sebagainya, kedai gunting rambut, salon dan berbagai-bagai lagi yang memohon. Kita tidak menolak begitu saja. Semuanya kita kaji, teliti, mendapatkan pandangan daripada KKM, dan jika dari penilaian risiko KKM boleh dibenarkan, maka kita akan benarkan. Mengenai perincian sektor-sektor mana yang dibenarkan atau tidak, tuan-tuan boleh merujuk ke laman sesawang MKN. Walaupun rentas negeri serta aktiviti sosial masih tidak dibenarkan. SOP-nya sama seperti yang telah pun diperkenalkan sebelum ini. Ramai yang bertanya kenapa kita tidak, kerana kita menyekat rentas negeri ini. Ya, ramai yang bertanya. Saya ingin maklumkan bahawa setiap keputusan dibuat adalah berdasarkan data yang telah pun dikeluarkan oleh KKM. Rentas negeri sehingga hari ini, apabila kita buka rentas negeri satu ketika dulu, ianya telah menyumbangkan kepada kes positif COVID-19 ini. Terdapat 31 kluster yang berkaitan dengan rentas negeri. Jadi ini sebagai salah satu contoh. Sebab itu kita
memberikan penekanan bahawa rentas negeri masih tidak boleh dibenarkan kerana ianya membawa kes positif, membawa kepada peningkatan kes positif. Saya ingin juga seperti biasa memaklumkan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 3,150 pasukan Task Force Operasi Pematuhan yang terdiri daripada 14,858 anggota yang telah melakukan 63,595 pemeriksaan dan pemantauan SOP di seluruh negara. Seramai 680 individu semalam telah ditahan di atas kesalahan engkar SOP dan di antaranya 630 telah dikompaun, 49 individu direman manakala satu lagi dijamin. Sekatan-sekatan jalan raya terus dilaksanakan dan ingin saya maklumkan bahawa dari segi sekatan jalan raya, ramai yang mengatakan, yang pertamanya ada dua jenis sekatan jalan raya. Satu sekatan jalan raya untuk rentas negeri, ya, satu rentas negeri yang mana memerlukan surat kebenaran untuk rentas negeri ataupun surat majikan untuk membenarkan rentas negeri. Itu yang pertama, sekatan jalan raya. Yang keduanya yang berada di bandar ini. Ramai yang bertanya kenapa ada sekatan jalan raya di bandar-bandar ini. Seperti yang kita tahu bahawa di dalam SOP PKP, untuk keluar daripada rumah adalah bertujuan untuk membeli barangan keperluan termasuk perubatan. Sebab itulah ada pihak polis membuat sekatan jalan raya. Yang keduanya, hanya 2 orang yang dibenarkan daripada satu rumah. Jadi sebab itulah ada sekatan jalan raya untuk memantau pergerakan supaya, dan tujuan 2 satu rumah tu kerana kita tidak mahu movement yang banyak di kalangan masyarakat kita. Kita cuba nak menyekat dari segi pergerakan supaya tidak ramai yang berada di bandar dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita mengadakan sekatan jalan raya untuk memastikan kita dapat mengurangkan pergerakan rakyat ini. Daripada 680 individu yang ditahan tu, kesalahan engkar SOP hampir samalah. Ya. Semalam pun terdapat 140 kes rentas negeri daerah tanpa kebenaran, tanpa surat ini. Begitu juga penjarakan sosial, 136 tidak memakai pelitup muka, 139 kedai-kedai premis yang gagal menyediakan peralatan merekodkan butiran. Sebab itulah saya ada cadangan baru ini supaya hukuman dapat ditingkatkan kerana untuk mengurangkan kesalahan-kesalahan SOP ini. Mengenai kawalan sempadan, bagi menyekat kemasukan parti terutamanya dari memasuki lorong-lorong tikus, semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 16 orang parti, 2 tekong serta merampas 6 buah kenderaan darat. Dalam operasi itu juga 103 buah bot atau kapal turut dikesan di perairan negara. Sebanyak 537 sekatan jalan raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam sebanyak 63 operasi sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara yang merangkumi 41 zon merah, 4 zon jingga, 5 zon kuning dan 1 zon hijau. Operasi semalam disertai oleh 397 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 211 pihak berkuasa tempatan, 23 agensi lain serta 50 buah jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 800 individu tiba ke tanah air melalui pintu masuk antarabangsa dan semua mereka telah dikuarantin secara wajib di pusat kuarantin di seluruh negara. Mengenai saringan pekerja warga asing, semalam seramai 7,262 warga asing menjalani ujian saringan COVID-19 dan daripada jumlah itu 85 didapati positif COVID-19. Secara kumulatif sehingga kini seramai 273,032 pekerja asing telah menjalani ujian COVID-19, saringan COVID-19 yang melibatkan 11,340 pekerja. Daripada jumlah tersebut, 4,952 disahkan positif, manakala 268,000 lagi adalah negatif. Sehingga kini terdapat 890 buah klinik telah terlibat dengan program saringan ini. Seperti yang saya maklumkan semalam, bahawa kalau peringkat awal dulu hanya saringan wajib kepada pekerja asing ini di 6 buah negeri, tetapi mulai hari ini saringan adalah wajib kepada semua pekerja asing di seluruh negara. Mulai 1 hari bulan Februari. Mengenai barang keperluan asas, KPDN HEP membuat pemeriksaan sebanyak 704 pemantauan harian di peringkat peruncit sebanyak 530, pemborong 1,144 dan penghilang sebanyak 30. Dan daripada dapatan yang dibuat hasil daripada pemeriksaan tersebut, KPDN HEP memaklumkan bahawa bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Penguat kuasa juga telah melakukan 1,622 pemeriksaan khas pematuhan SOP dan daripada jumlah itu 1,601 mematuhi SOP yang ditetapkan, 6 diberikan nasihat, 8 diberikan amaran dan 7 dikenakan kompaun. Ada beberapa kawasan yang dikenakan PKPD, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dan ada juga yang ditamatkan dan dilanjutkan. Yang pertama, PKPD Fekra Nasaruddin Perak Tengah, Negeri Perak. KKM melaporkan situasi kes COVID-19 di Fekra Nasaruddin Perak Tengah. Sehingga kini KKM mengesahkan terdapat peningkatan kes yang mendadak dalam daerah Perak Tengah dengan 28 kes melibatkan kluster di Fekra Nasaruddin. KKM turut melaporkan seramai 45 orang sedang menjalani kuarantin di rumah di lokasi ketika ini. Oleh itu, atas nasihat KKM, sidang hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Fekra Nasaruddin Perak Tengah mulai 3 Februari sehingga 10 Februari 20 sehingga 3 Februari sehingga 16 Februari 2021. Seterusnya adalah PKPD di peringkat 2 dan sebahagian peringkat 1 Felda Bersia, Hulu Perak. KKM telah melaksanakan 51 saringan dan daripada jumlah itu 20 kes positif direkodkan. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melaksanakan PKPD di peringkat 2 dan sebahagian peringkat 1 Felda Bersua, Hulu Perak. Felda Bersia, Hulu Perak bermula 3 sehingga 16 Februari 2021. Bagi tujuannya adalah untuk memudahkan KKM melaksanakan
saringan secara bersasar yang melibatkan 800 penduduk. PKPD ada beza dengan PKP. PKPD ini adalah total lockdown di kawasan tersebut. Mereka tidak boleh keluar kecuali melibatkan kecemasan saja. Dan juga untuk membeli barangan makanan sahaja. Yang lain tidak dibenarkan keluar. Dan juga tidak dibenarkan orang daripada luar memasuki kawasan tersebut. Itu beza dia. Iaitu ada kawat berduri dan sebagainya untuk mengelakkan penduduk daripada keluar dan orang luar daripada masuk ke kawasan PKPD. Kita mengenakan beberapa PKPD baru-baru ini, antaranya adalah PKPD di Blok Sekolah Pusat Pemulihan Akhlak Muar. Kerajaan sebelum ini telah melanjutkan perintah PKPD di Blok C dan Blok Sekolah di Pusat Pemulihan Akhlak Muar yang dijadualkan tamat pada 3 Februari 2021. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 22 ujian saringan dan kesemuanya positif COVID-19. Walaupun kesemua kes positif yang diisolasi di kedua-dua blok ini telah sembuh sepenuhnya dan tiada lagi sampel menunggu keputusan. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk menamatkan PKPD di Blok C dan Blok Sekolah di Pusat Pemulihan Akhlak Muar pada 3 Februari seperti yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini melaksanakan perintah PKPD di Kampung Orang Asli Batu 6, Jalan Pahang, Batang Padang, Perak yang dijadualkan tamat pada 3 Februari. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 309 ujian saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 27 kes positif COVID telah direkodkan. KKM mengesahkan masih terdapat 34 penduduk yang masih menjalani kuarantin dan seorang lagi kes positif masih dalam tempoh isolasi. Kuarantin tadi, kuarantin di rumah, HSO, House Surveillance Order. Dan atas penilaian risiko oleh KKM, kerajaan hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di Kampung Orang Asli Batu 6, Jalan Pahang, Batang Padang, Perak selama 7 hari bermula 4 Februari sehingga 10 Februari. Tuan-tuan dan puan-puan, PKP 2.0 dilanjutkan tempohnya seperti yang saya umumkan. Cuma saya maklumkan tadi bahawa terdapat perbezaan antara PKP 1 dan 1.0 dan juga PKP 2.0, iaitu banyak juga kelonggaran-kelonggaran diberi khususnya kepada sektor ekonomi, iaitu perniagaan-perniagaan, khususnya perniagaan-perniagaan kecil-kecilan. Kerana kita faham jika ditutup sepenuhnya, ianya akan menyukarkan penghidupan rakyat, terutamanya golongan miskin, golongan B40 yang pendapatan harian inilah yang boleh menampung mereka untuk meneruskan hidup. Jadi atas sebab ini maka kita melonggarkan dari segi mereka untuk menjalankan perniagaan. Begitu juga sektor ekonomi. Berbanding dengan sektor ekonomi, apabila kita tutup sepenuhnya, negara kehilangan 2.4 bilion ringgit sehari. Jadi ini memberikan kesan kepada ekonomi negara. Walaupun kita memberikan sedikit kelonggaran, tetapi saya harap rakyat terus patuh kepada SOP yang dikeluarkan. Kerana seperti kita lihat hari ini, kes masih lagi tinggi dan ianya berada di sekitar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lah yang perlu mengambil tindakan untuk mengawal diri sendiri dan juga keluarga. Jadi sebab itulah patuhlah setiap SOP yang dikeluarkan
oleh kerajaan bagi tuan-tuan menjaga kepentingan kesihatan diri tuan-tuan, keluarga tuan-tuan dan masyarakat di sekitar tuan-tuan. Jika tiada keperluan untuk keluar daripada rumah, lebih baik berada di rumah tuan-tuan dan puan-puan. Stay home, stay safe.